我们同心祷告。 Kami rindu untuk menjadi serupa dengan-Mu, ya Tuhan kami, yang kudus, yang tak bercela dan penuh kasih. 主啊，我们愿意效法你，成为一个完全无瑕疵而且充满爱。 Oleh sebab itu kami memohon Allah Roh Kudus memampukan kami pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Engkau bekerja seluas-luasnya di antara kami. 我们求圣灵帮助你的动工在我们的范围之内扩展开来。 Biarlah Engkau membentuk kami melalui firman-Mu sehingga kami boleh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus, Gembala Agung kami. 求主你帮助我们，让我们可以越像你，成为我们一位伟大的牧者。 Berkati kami semua ya Tuhan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, kami sama-sama tunduk dan taat kepada kebenaran firman-Mu. 求主你帮助我们，不论讲的，不论听的，我们都顺服在你的话语之下。 Biarlah firman-Mu menegur kami, menopang kami, menuntun kami, untuk kami boleh tetap berjalan di dalam jalan-Mu. 求主你帮助我们，你扶持我们，你与我们同在，让我们一直依然的在你的道路上。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉我主耶稣圣名祷告， Amin. 阿门。 Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Lektor Penatua Rosna. 今天我们的经文就是由我们的教授来念。 Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, kalau kita melihat perjalanan kita beberapa tahun terakhir ini, rasanya kehidupan kita di dunia ini semakin terasa berat, bukan? 弟兄姐妹，如果我们回顾近几年以来，我们人生的路程，是不是我们觉得越来越繁重？ Saudara, setiap hari kita disodorkan dengan berbagai macam berita, baik dari mancanegara maupun dari Indonesia sendiri, saudara. 我们每天都被一些的新闻，不论是国内国外的，常常在挤满着我们。 Ada peperangan yang terjadi baik antar negara maupun satu kawasan. Ada krisis ekonomi global yang terjadi, ada inflasi, ada konflik politik, kejahatan dan sebagainya macamnya. 我们看到国与国之间、邻邦与邻邦之间的交战，还有我们的这个通货膨胀，我们的政治的冲突，还有许多的在我们四周围的恶行。 Nah, saudara, masalahnya makin kita baca berita, makin membuat kita jadi takut dan khawatir. 如果我们越看这些新闻，我们就越来越惧怕，而且我们担心。 Hari ini ada orang tua yang kemudian khawatir dan bertanya, apakah anak-anak saya baik ya untuk masa depannya ke depan. 很多的一些的父母他就讲，这不是这样的情况，对我们的孩子有好的影响。 Banyak para pekerja yang khawatir ketika melihat PHK di mana-mana, mereka bertanya, apakah mungkin gelombang PHK itu juga akan saya alami? 许多的志工都在担心，很多的裁员的事件，是不是我总有一天也会被裁？ Dengan perubahan banyak aturan-aturan di negara kita, kemudian membuat para pengusaha juga khawatir. Bagaimana dengan usaha saya ke depan? 还有很多新的条规，让到我们印度尼西亚的企业也感到担心。然后我的企业将要走向何处？ Dan juga tidak sedikit orang-orang percaya yang juga mulai lelah di dalam menghadapi berbagai macam tekanan-tekanan hidup saat ini yang datang bertubi-tubi.
而且有的信徒也是在目前的状况中，很多的问题都接二连三而来。 Nah, saudara, bagaimana sikap kita ketika kita melihat situasi dunia ini? 如果是这样的话，我们要怎么样来面对这个世界的这样的情况？ Nah, saudara, tindakan kita itu selalu dipengaruhi oleh cara pandang kita. 我们常常这样的事件，我们就被我们自己的看法所影响。 Dan cara pandang kita itu ditentukan daripada nilai-nilai yang kita yakini, saudara. 我们的影响就是我们所相信的那些的质量。 Jadi kalau kita melihat dunia ini penuh dengan ketakutan, maka seringkali tindakan kita juga tindakan yang hasilnya adalah dari ketakutan. 我们看到，我们如果有惧怕的心事，我们看到的时候，我们的心事也会被这种惧怕所影响。 Saudara tahu beberapa waktu belakangan ini ketika lampu ya listrik di Medan ini mati berkali-kali, saudara. 我们看到美丹这个地方，我们看到停电一直在发生。 Tempat yang paling ramai selain mall adalah pom bensin. 除了逛物商场最热闹的，而且添油站也很热闹。 Saudara, kenapa orang pada antri langsung di pom bensin? 为什么人家都是在那个添油站那边排队呢？ Karena kita takut kejadian seperti November lalu dan blackout yang kemarin, betul? 我们害怕去年的4月份，还有我们的全黑日。 Jadi cara kita bertindak dipengaruhi dengan cara pandang kita terhadap dunia ini. 所以这个就是影响到我们对这个世界的观感。 Nah, umumnya saudara, ketika seseorang melihat situasi dunia yang semakin gelap, 如果我们看到这个世界的越来越黑暗， maka seringkali hatinya pun ikutan gelap, saudara. 所以会造成我们心里面也会有一种阴暗的感觉。 Sehingga tidak heran seringkali ketika dia melihat dunia ini yang penuh dengan kekhawatiran, maka responnya juga adalah kekhawatiran. 如果我们看到这个世界依然是那么的担忧，所以他的回应也是担忧。 Ketika dia melihat dunia ini kacau, maka responnya juga jadi kacau, saudara. 我们看到世界的混乱，所以我们自己的回应也是感到很混乱。 Ketika dia melihat begitu banyak ditebarkan kebencian, kemarahan, maka responnya juga adalah kebencian dan kemarahan. 而且我们看到我们播下的就是我们的恼恨，还有我们的怒恨，也在我们心中也会产生。 Nah, saudara, tapi firman Tuhan mengajak kita hari ini untuk melihat bagaimana kita menjadi seorang penurut Allah. 如果我们看，就是今天的经文要告诉我们要怎么样成为顺服上帝的人。 Kalau dunia sedang berusaha mencari pengikut-pengikut, maka saudara hari ini sebagai orang percaya, saudara diminta Tuhan untuk menjadi pengikut dan penurut daripada Allah. 今天我们看到世界，我们要跟随世界的话，那么现在神要告诉你要跟随上帝。 Nah, bagaimana kita menjadi peniru daripada Allah? 我们要怎么样成为神的跟随者？ Saudara, yang pertama, mari kita menjadi pembawa kasih karunia. 第一就是我们要带来爱的恩典。 Saudara, kitab Efesus ditulis oleh Paulus pada waktu dia dipenjarakan di Roma. 当保罗在写以弗所书的时候，他就是在罗马的监狱里面。 Dia menuliskan surat ini kepada jemaat-jemaat yang hari itu saudara hidup di kota yang begitu plural, begitu materialistik dan penuh dengan penyembahan-penyembahan berhala. 在那边的时候，他写信给大家的教会，这个大城市充满了多元化，而且是敬拜偶像的城市。 Nah, para sarjana Alkitab meyakini bahwa Paulus menulis kitab ini membaginya menjadi dua bagian besar. 如果我们看的话，那么以弗所书分为两大部分。 Bagian pertama pasal 1 sampai pasal 3, bagian kedua pasal 4 sampai pasal 6. 第一部分是第1章到第3章，然后是第4章到第6章。 Nah, di dalam bagian pertama Paulus berbicara tentang orang-orang yang dulunya adalah sama dengan dunia ini, kemudian ditangkap Kristus, diubahkan Kristus, diberikan identitas yang baru. 所以在第1到第3章里面，以前的人是生活在混乱的世界里面，然后被基督所引住、抓住，然后他们就是跟随基督的人。 Karena kasih karunia Kristus, maka orang-orang ini menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus dan sungguh-sungguh hidupnya mengalami perubahan. 所以他们跟随基督，就被基督紧紧的抓牢住，所以他的生命改变，他就跟随基督。
Itu sebabnya seringkali Paulus berkata, dulu kamu sama dengan dunia, dulu kamu hidup penuh dengan berdosa, hari ini kamu sudah diciptakan di dalam Kristus Yesus menjadi ciptaan yang baru. 所以保罗常常说，你以前跟随世界，你跟随世界，今天你已经跟随了基督。 Dan identitas yang baru ini menjadikan orang-orang percaya di kota Efesus menjadi orang-orang yang berbeda, saudara. 所以有了这个新的身份，居住在以弗所的人，他已经有了新的身份。 Dengan identitas yang baru, mereka punya misi yang baru. 有了新的身份，他们有新的使命， Yaitu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang telah Allah siapkan sebelumnya. 他就是预备了这个新的职分，就是上帝已经预备好他们的使命。 Pekerjaan yang bagaimana? 这怎么样的一份工作？ Maka pasal 4 sampai pasal 6 Paulus menjelaskan tentang praktik yang nyata dari identitas yang baru itu. 所以第4章到第6章就是保罗强调了他的使命感的设置的工作。 Karakter Kristus harus terlihat dalam hidup mereka di tengah-tengah budaya yang rusak pada waktu itu, di tengah-tengah masyarakat yang begitu materialistis, harus terlihat dan berbeda. 所以他就要他在那边那个时代里面，那道德的败坏，还有许多不良的事情，你知道，在那边可以表现出他们的不同点，有基督的品格。 Nah, saudara, waktu membaca kitab Efesus ini, saya merasa kok mirip sekali dengan kondisi kita hari ini, saudara. 我读了这份以弗所书的时候，是不是很像当今的状况？ Bukankah hari ini dunia di sekitar kita sedang proaktif berusaha membentuk saudara dan saya menjadi serupa dengan dunia? 今天是不是这个世界依然的在设法把你和我改变成世界化？ Keserupaan yang bagaimana yang dunia sedang arahkan kepada saudara dan saya? 现在世界如何来引领你和我？ Saudara lihat aja di media sosial. 你可以看媒体， Saudara, ada begitu banyak bertebaran berita-berita di sana. 你可以看到许多的各式各样的新闻在媒体， Ada berita yang benar, 有的是真实的新闻， tapi banyak yang nggak benar. 很多也是不切实的。 Ya. Nah, saudara, pada waktu kita membaca berita-berita itu, bagaimana respon kita? 当我们读了这些新闻的时候，我们的回应是什么？ Bagaimana respon para netizen yang membaca juga berita yang sama dengan saudara? 那些网友们看了怎么样？他们的回应又是怎么样？ Saudara, bukankah seringkali waktu kita membuka sebuah berita dan kita membaca komentar-komentar orang, banyak sekali orang-orang yang memberikan komentar dengan kata-kata yang sangat kasar, betul? 我们看了那些媒体的报道之后，有很多的网友都有回应，有许多是用粗暴的言语来去回复。 Ada kata-kata yang menyerang bukan hanya kepada kelompok-kelompok tertentu, tapi kepada pribadi-pribadi tertentu. 网友也攻击的不单单是对于群主的人，而且对本身也攻击。 Dan kenyataannya saudara, hari ini ketika orang bermain media sosial, orang lebih sering menumpahkan kebencian, kemarahannya, dan penghinaan-penghinaan kepada orang-orang tertentu. 所以当今有很多的网友，他就发泄了他的愤怒、他的恼恨对某一个人。 Saudara, kita sadari bahwa hari ini sedikit sekali ruang bagi seseorang untuk bisa berdiskusi, berdialog atas sebuah peristiwa yang terjadi di antara kita. 现在已经有很小的空间来彼此来对话，彼此来说好话。 Biasanya kalau ada peristiwa sesuatu terjadi, yang sering kali muncul adalah serangan terhadap kubu-kubu tertentu, baik yang pro maupun yang kontra. 还有，通常就是一些的事情发生以后，我们常常攻击的这一个群体或者是个人。 Nah, pertanyaannya, apakah orang Kristen tidak bermain media sosial? 问题是我们基督徒是不是没有在媒体间？我们在哪边？是不是我们有参与？ Kita ada main media sosial. 有，我们也参与媒体。 Nah, pertanyaannya saudara, apakah ketika kita bermain media sosial, kita pun sama dengan para netizen yang tadi barusan saya sebutkan, atau kita berbeda? 当我们在看这些媒体的时候，我们是不是和其他的网友一样，我们攻击性，或者是我们与他们不一样？ Bagaimana komen-komen kita ketika kita meresponi suatu utasan, satu hal yang dibagikan di media sosial? 我们在媒体上所看到的，那我们对这些媒体所发生的事，我们的回应是怎么样的写法？
Saudara, ini menjadi satu yang penting bagi kita untuk kita melihat bersama-sama diri kita. 这个很重要，让我们一起来看我们个人个别的情况怎么样。 Adakah kita menjadi pembawa-pembawa kasih karunia Kristus di tengah-tengah dunia kita? 我们是不是把这个爱的恩典带到这个世界当中来？ Soalnya sebabnya kemudian Paulus berkata kepada jemaat-jemaat di Efesus, buanglah, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. 所以保罗说，污秽的言语一句也不可出口。 Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. 只是要随时说造就人的好处，叫听见的人得到益处。 Nah, saudara, perkataan kotor yang ditulis dalam ayat 29 itu lebih tepat diterjemahkan sebagai perkataan yang busuk, yang jahat, yang berbahaya. 所以污秽的言语在29章里面说到，是一些烂的言语，是一些不好的言语。 Saudara, ini bukan kata-kata umpatan atas kemarahan terhadap sesuatu peristiwa. 这个不是因为我们谩骂一件的事情， Tetapi juga kata-kata yang dikeluarkan dari mulut sebagai sindiran kepada orang lain. 或者是我们所发出的言语是对人的一种讽刺， Nada-nada yang meremehkan orang lain. 口气是贬低别人， Komentar-komentar yang sangat agresif sekali. 一些非常有暴力的一些言语， Ada kemudian juga saudara mempermalukan orang lain. 甚至让别人蒙羞。 Nah, saudara, ini perkataan-perkataan yang busuk, jahat, dan berbahaya. 所以这是污秽的言语是很危险的。 Perkataan yang memanipulasi data. 这个就是把世事的事情，我们就做了一种投资化。 Ya, hari ini mungkin kita nggak banyak ngomong, saudara. 今天我们可以不多说， Tapi jari kita banyak ketik. Jari kita yang lebih banyak mengetik. 所以现在我们就成为很多的是我们打上去。 Makanya hari ini banyak orang tuh nggak ngomong, diem aja. 所以当今的人很少说话， Tapi di media sosialnya aktif jempolnya, tak tok tak tok tak tok tak tak tok tak tok tak tok tak tok tak tok tak. 但是在媒体上，他的手指却非常的流利，打出那些字。 Orang bilang wanita nggak banyak ngomong, 很多人说女生不多说话， tapi lihat media sosialnya. 但是你看媒体， Iya. Saudara, ribut sama pasangan, nggak diselesaikan sama pasangan, munculnya di mana? Media sosial. 夫妻之间吵闹，他们并不是互相调解，而是在媒体上发泄。 Orang tua sama anak ribut, dibereskannya di mana? Bukan dibereskan, munculnya di mana? Di media sosial. 父女父子之间发生的事情，他不好好调解，但是却在媒体上发泄。 Saudara, hari ini ada banyak sekali kemudian orang yang mengumpatkan, melontarkan kekecewaan, kemarahan, kepahitannya di media sosial. 所以很多人他就发泄了他的恼怒，他的愤恨，他就在媒体上发泄出来。 Balik lagi kepada kita, bagaimana dengan kita? 然后我们又怎么样呢？ Paulus berkata kalau kamu adalah ciptaan yang baru, harusnya nggak ada itu tuh perkataan-perkataan yang kasar, yang kotor, yang busuk, yang jahat, yang tidak kemudian membangun itu ada di sana. 所以你是新造的人，所以你的话那些肮脏的、烂的那些话也不可以出口。 Yang ada justru harusnya kata-kata yang membangun. Justru Paulus memakai kata istilah seperti seorang yang sedang membangun rumah. 意思说你要建立别人的话，就好像一个工头在建立房子一样。 Kata-katamu tuh harus seperti seorang yang sedang membangun rumah, batu di atas batu dikasih semen itu bertumpuk-tumpuk sehingga menjadi sebuah bangunan yang indah. 你建立的话语就好像好比一个工头把砖块慢慢砌上来，成为一座漂亮的屋子。 Bukan seperti bandul atau eskavator yang menghancurkan rumah. 并不是好像个机械车、拖拉车这样把那个房子摧毁。 Nah, sekarang ngomong-ngomong soal kata-kata yang kasar, orang yang kasar, umumnya saudara, orang yang kasar itu, orang yang paling kasar itu bukan kita dapati di luar ya. 一些粗暴的人，我们所说的这种粗暴的人，并不是说外面的人。 Orang yang paling kasar itu selalu adalah orang yang paling kita kenal, betul? 那些粗暴的人，反而是我们所认识的人。 Memang keluar kalimatnya sedikit, tapi nyelekit. 但是虽然他的话语只有一点，但是非常刺痛人。 Kamu ya, memang selalu begitu. 你通常都是这样。 Capek ngomong sama kamu. 我对你说话，我很累， Kamu nggak pernah berubah. 你永远不会改变。 Kan?
Kan? Nah, biasa gitu ya, ibu-ibu ya kan? Nah, udah mama bilang kan? Nah, 看，你看吧，你不是这样吗？ kan jadinya lihat Pak ya? Bisa juga. Bisa juga. Saudara, akhirnya kata yang singkat itu menusuk dan meruntuhkan kepercayaan, betul? 一个简单的话语，常常都能够刺痛人，让人能够推倒别人。 Saudara Paulus berkata itu bukan karakter Kristus. 所以那个不是一个基督的品格， Saudara, karakter Kristus adalah karakter yang menghadirkan kasih karunia. 因为基督的品格就是把爱的恩典带出来。 Saudara, apakah kemudian tutur kata kita, komentar-komentar kita di media sosial sudah mendatangkan kasih karunia Kristus bagi orang-orang di sekitar kita? 所以在媒体上我们所发出的言语，是不是我们的言语当中已经带来了爱给别人？ Saudara, hari ini kita hidup di dunia yang penuh dengan luka. 这个世界充满了哀痛， Ada orang-orang yang terluka dan mengalami kepahitan di sekitar kita. 在我们四周围有人在哀伤，而且在受痛苦之中。 Ada yang mengalami luka-luka di dalam ekonominya karena tergencet dengan situasi yang begitu berat. 有的人在经济上受着经济的压迫，在受伤； Ada yang mengalami luka di dalam relasinya yang tidak kunjung selesai. 有的人在受伤，因为他们彼此之间的关系还没有复原； Ada juga yang mengalami luka karena suku bangsa yang dikucilkan. 有的人在受伤，因为他的种族被歧视的关系； Ada juga yang mengalami luka di dalam gereja karena merasa ditolak, dikucilkan, tidak dianggap dan sebagainya macamnya. 也有人在教会里受伤，因为他被拒绝，而且他被逼到另外一角。 Nah, kita semua terluka, saudara. 我们大家都受伤了， Tetapi masalahnya, saudara, Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, betul? 但是你要知道，上帝首先爱我们， Tuhan mengampuni kita, Tuhan memulihkan relasi kita dengan Dia. 上帝爱我们，他恢复了他和我们之间的关系。 Maka luka-luka itu pun perlahan namun pasti Tuhan pulihkan. 所以无论的伤害，也当然会要复原。 Nah, pertanyaannya, saudara, apakah kita hari ini hadir untuk memberikan kasih karunia Kristus? 今天我们是不是已经在发扬基督爱的这个恩典？ Saudara, seseorang yang memahami pengampunan Allah akan menjadi orang yang paling juga mampu mengampuni sesamanya. 所以一个人如果被到神的赦免，他最容易赦免别人的人， Karena dia sadar dia sudah diampuni, 因为他知道他已经被赦免， maka dia mau belajar mengampuni sesamanya. 所以他会学习彼此赦免。 Yang kedua, saudara, 第二方面， marilah kita hidup di dalam kasih Kristus. 让我们活在基督的爱里。 Saudara, orang percaya bukanlah orang yang sedang berusaha untuk dikasihi oleh Allah. 因为如果我们要爱被上帝的爱，我们就把中心点到神的身上。 Karena seringkali orang tua juga suka ngomong gini ya, kalau kamu baik, mama sayang kamu. 我们常常听到，如果你乖乖好好的，妈妈一定疼你； Kalau rankingmu bagus, papa kasih kamu sesuatu. 如果你名列前茅，父亲一定给你很好的东西。 Sehingga anak-anak kita tuh berjuang mati-matian untuk apa? Dikasihi. 所以这个孩子努力的奋斗，他为了得到这个爱。 Nah, saudara, seringkali tanpa sadar kita pun masuk di dalam relasi kita dengan Tuhan. 有时候我们就是如此跟上帝之间的爱一 Kita 样。 melayani, kita memberikan persembahan, kita melakukan banyak hal supaya Tuhan mengasihi kita. 我们也侍奉，我们要奉献，我们要让上帝爱我们。 Saudara, kalau itu yang terjadi, apa bedanya dengan kepercayaan di luar sana? 如果是这样的话，我们与其他的外面的宗教有什么区别？ Kita mendapatkan kasih Tuhan karena perjuangan kita. 我们爱上帝，就是因为我们努力，我们的奋斗。 Maka kalau kita bisa selamat itu berarti karena perjuangan kita. 如果我们能够得到这个赦免，就是因为我们的努力，我们的奋斗。 Nah, saudara, Alkitab tidak pernah menyampaikan demikian. 但是圣经并没有如此告诉我们。 Alkitab berkata, kamu diselamatkan karena iman kepada Kristus. 你被得救是因为你对基督的信心， Semuanya itu pemberian daripada Allah. 所以这个缘故就是上帝白白赐你， Tidak ada sedikit pun usaha yang kamu berikan untuk mendapatkan kasih Allah itu. 你完全没有献上你的，能够得到上帝给你的爱。 Saudara, kita dikasihi bukan karena kita baik, bukan karena kita melakukan sesuatu. 我们被爱并不是因为我们良善，我们做了某些善事。 Nah, sebab itu, saudara, pada waktu kita mau mengasihi sesama,
itu karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. 我们的彼此相爱，是因为上帝先爱我们。 Dan bukankah seharusnya itu yang terjadi dalam hidup kita, saudara? 所以这不是在成为我们生命中的要点吗？ Saudara, pada waktu orang-orang melihat anak saya, Maxwell, 如果有人能看到我的孩子 Maxwell， orang langsung bilang, wah ini mah 100% Musa punya saham. 他们一定说这个就是牧师的孩子。 Bahkan semua nggak dapat saham sedikit pun di dalam dirinya Maxwell. 如果这样的话，那么师母她自己本身没有在 Maxwell 的身上有份。 Rambutnya, matanya, mulutnya, hidungnya, senyumnya mirip Musa. 她的头发、她的眼睛、她的笑容全完全透视牧师。 Warna kulitnya mirip, cuma dia lebih putih. 她的肤色，她比较白， Termasuk gantengnya, saudara. 也包括帅， Gantengnya juga mirip. 她的帅也是一样的帅。 Saudara, kalau kita mengaku kita adalah anak Allah, 如果我们承认我们是神的儿女， maka waktu orang lain lihat kita, orang lihat Tuhan nggak? 所以人家看到我们，人家看上帝吗？ Atau jangan-jangan orang lain lihat hantu? 不要让别人看成我们是魔鬼。 Tuhan sama hantu bedanya cuma di depan pindahin ke belakang. 而且督汉和憨度只是一个分别词句而已。 Siapa Bapak kita? 谁是我们的父？ Kalau Tuhan berkata engkau adalah ciptaan yang baru dalam Kristus, maka mestinya orang lain melihat kita, orang lain melihat siapa? Bapak kita, betul? 所以上帝说你们是新造的人，所以让别人看到你，就是看到父一样。 Sebab itu harusnya karakter Kristus terpancar di dalam kehidupan kita sehari demi sehari. 所以基督的品格，所以在我们心里必须发挥出，在我们每天日常生活中。 Saudara, harus kita akui bahwa hari ini kita tinggal di dunia yang mengalami krisis kasih. 我们知道，我们生活在这个世界都充满危机。 Saudara, satu sisi kita bersyukur teknologi berkembang sangat pesat sekali. 我们另一方面，我们讲我们的科技生活在一个科技非常进步的时代。 Perkembangan teknologi ini tentu saja saudara harusnya mempermudah kehidupan kita, betul? 所以这个科技的进步，其实应该让我们的生命更容易，让我们的生活比较简单容易。 Kita coba tanya sama Aceh, AI di sini yang dulu waktu pacaran kirim surat hari ini nyampe minggu depan, beritanya udah basi. 我们看我们前面一辈，他们谈恋爱的时候，是不是用写信？信收到的时候，那些信息都已经发霉了。 Hari ini kita tinggal buka handphone di kamar kita, bukan cuma ngetik, tapi bisa teleponan, videoan langsung. 今天我们可以用手机，不但写信息，而且我们可以用视频对话， Sangat nyaman ya. 非常舒适，不是吗？ Tapi masalahnya ada bahaya di balik itu, saudara. 但是在这背后有它的危险性。 Hari ini ada banyak manusia yang merasa kesepian. 今天很多人感到孤单， Makanya ngomongnya sama ChatGPT. 所以他的讲话就对这些信息、快捷信息那边谈话。 Aku sedih. Oh, kenapa kamu sedih? 我今天很悲伤，为什么你悲伤？ Gak ada teman di sekitar. 因为没有人在你身边。 Kemajuan teknologi akhirnya membawa manusia semakin individual. 所以科技的进步越带人走向越个人化。 Ada tembok besar yang tidak terlihat yang memisahkan antara saudara dengan saya. 这种科技的进步呢，分离了你和我。 Kita menjadi orang-orang yang tidak lagi peduli dengan sekitar kita. 我们成为我们不在乎我们四周围的发生的状况， Bahkan mungkin yang duduk di sebelah kita pun kita kagak kenal namanya. 甚至坐在我们旁边的人，我们完全不认识他。 Ya, kecuali pasangannya ya, pasti kenal. 除了他的配偶，他才认识。 Ada di sini yang mengenal tetangganya? Yang nyebelin? 在这里有人认识他旁边的人吗？他的邻 Yang 舍 suka parkir di depan rumah saudara, ada kenal namanya? 在你旁边的人，你有认识吗？ Saudara, kita nggak kenal siapa mereka. 我们不认识他们。 Buat kita yang penting udahlah, nyaman-nyaman, tenang-tenang aja hidup ini. 最要紧是我们的生活安宁就算了。 Saudara, artinya apa? Artinya kita hidup di dunia yang sangat krisis akan kasih. 所以我们生活在一个世界是非常有爱危机的一个世界。
Itu sebabnya firman Tuhan hari ini mengatakan hiduplah di dalam kasih Kristus. 所以圣经告诉我们，让我们在基督的爱里活着。 Kalau engkau hidup di dalam kasih Kristus, maka engkau baru bisa membagikan kasih itu kepada orang lain. 如果你在基督里面的爱里面活着，你可以把爱分享出来。 Saudara, seringkali kita orang Kristen selalu memiliki pemahaman kasih yang berat sebelah. 我们常常基督徒就是这个爱，就是偏向一份的爱。 Seolah-olah kasih itu hanya harus selalu memberi, berkorban, itu aja. 我们常常的爱就是一定要付出，我们要牺牲。 Maka kalau ada orang Kristen yang tidak memberi, maka bilangnya itu orang Kristen gak suka memberi, katanya kasih, begitu. 所以对这一些的基督徒来说，就是你就是要给他，因为他没有付出。 Nah, saudara, kasih yang utuh itu bukan hanya memberi dan berkorban, saudara. 所以爱不单单是付出牺牲， Tetapi di dalamnya juga adalah teguran yang nyata. 在哪边也是有确实的责备。 Kalau saudara melihat saudaramu jatuh dalam dosa, maka firman Tuhan katakan tegur dia di dalam kasih. 如果你看到你的弟兄在罪里面，你要用爱的方式来劝勉他，来责备他。 Bukan diam-diam, biarinlah dia udah gede, udah dewasa, masa kita tegur lagi. 不是你安静坐在那边，他已经长大了，不是你的事。 Paulus malah berkata, kalau ada saudaramu di dalam gereja yang jatuh dalam dosa, tegur dia 4 mata. Kalau dia nggak bertobat, panggil orang lain, tegur dia lagi. 保罗说：“如果你看到弟兄犯罪，你视字眼睛，你责备他；如果不行的话，就叫教会的长老一起来。 Karena kita mengasihi saudara kita, maka kita peduli kepada dia. Kita mau kemudian menegur dia. 因为爱所以我们关乎他，所以我们才要去责备他。 Nah, saudara, mari kita hidup di dalam kasih yang utuh, ya. 弟兄姐妹，我们要生活在一个完美的爱里。 Kasih juga artinya berani mendisiplin. 所以爱也是说，我们准备好，我们要有规律。 Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan juga mau mendisiplin setiap kita. 上帝爱我们，他也要我们有规律。 Begitu juga kasih kita di antara sesama. Karena kita mengasihi saudara kita, kita berani mendisiplin seseorang ketika dia tidak lagi hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 所以这个爱有时候在我们彼此之间，如果他不对，我们也是要指正，因为我们彼此都说在爱里。 Nah, oleh sebab itu, saudara, maka harusnya kehidupan orang Kristen itu menjadi praktek yang nyata dari proses menjadi peniru-peniru Allah. Baik di rumah, di tempat kerja, di media sosial, di pelayanan, termasuk di dalam cara kita mengasihi orang lain. 所以，我们成为基督徒，我们必须要付出跟随上帝的爱。我们在教会里，我们在媒体上，在家庭中，我们要如此实行。 Saudara, apakah orang melihat karakter Kristus dari cara kita berbicara? 人家看到耶稣的品格，是不是透过我们的言语， Dari cara kita memperlakukan pasangan kita? 对待我们的配偶的态度？ Dari cara kita meresponi krisis yang terjadi hari ini? 我们对我们今天世界危机的回应？ Dari cara kita menghadapi ketidakpastian di tengah-tengah dunia ini? 在这不肯定式的世界里面，我们的回应？ Dari cara kita menggunakan media sosial? 我们对媒体之间我们的回应的方式？ Bahkan dari cara kita memperlakukan orang-orang yang berbeda dengan kita, beda suku, beda bahasa, beda strata sosial dan sebagainya macamnya. 所以我们对我们不同种类、不同民族、不同言语，还有其他， Adakah orang melihat karakter Kristus? 他们有没有看到基督的品格？ Mari kita menjadi peniru-peniru Allah. 让我们成为像上帝的效法者。 Kalau engkau tidak memberi dirimu dibentuk oleh Roh Kudus menjadi peniru Allah, maka dunia ini akan membentuk engkau. 如果你不跟随被上帝、被圣灵所塑造，那么这个世界就会塑造你。 Mari kita berdoa. 同心祷告， Tolong kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu. 主啊，帮助我们，让我们可以行你的道。 Roh-Mu yang kudus menopang